A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alayhi. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan selamanya kita rafakkan rasa syukur kita kepada Allah kerana pada hari yang mulia ini kita masih lagi diberikan peluang dan kesempatan untuk sama-sama kita dipertemukan dalam satu majlis ilmu. Moga-moga pertemuan kita pada petang ini diberkati oleh Allah dan memberikan kebaikan serta manfaat sebagai suatu bentuk renungan untuk kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat sekalian, bila mana Allah menggerakkan hati kita dan langkahan kita, memudahkan kita berada dalam suatu majlis ilmu, maka kalau kita perhatikan, ia merupakan suatu nikmat yang cukup besar. Kerana dalam majlis ilmu ini terlalu banyak kelebihan dan ganjaran yang Allah sediakan. Sebab itulah bila mana sesuatu amalan yang Allah sediakan, berikan dalam bentuk ganjaran yang berlipat kali ganda, yang maha hebat dan sebagainya, maka lazimnya kita sebagai hamba Allah, kita akan berhadapan dengan berbagai bentuk ujian dan cabaran. Nak dapatkan ganjaran itu bukan perkara yang mudah. Sebab itulah termasuk dalam majlis-majlis ilmu, disebabkan ganjaran yang Allah sediakan banyak, besar di sisi Allah, maka kita kena berhadapan dengan cabaran dan ujian yang pelbagai. Termasuklah kalau kita lihat bagaimana kata Tok Guru dalam majlis ilmu, kita akan berhadapan dengan ujian yang paling hebat, iaitulah kita akan rasa cepat sangat mengantuk. Jadi tuan-tuan, memang ujian, orang kata zaman berzaman. Tambahan pula kita buat majlis ilmu kuliah zuhur, waktu-waktu tengah hari begini, orang kata waktu peak hour untuk kita nak lelak sedikit. Tahu istilahnya qailulah, kita tidur sekejap untuk bagi tenaga pada malam hari. Jadi tuan-tuan sekalian, waktu-waktu begini lagi mudah untuk kita terlelap. Maka tidak pelik tuan-tuan sekalian, dalam majlis ilmu ni kadang-kadang baru saja bermula, maknanya penceramah baru je mula muqaddimah, dia tak masuk tajuk lagi, baru sebut kata-kata alwan, alhamdulillahi rabbil alamin. Dengar saja kata-kata alwan, entah macam mana mata kita dah rasa pedih. Dan tak mustahil tuan-tuan kita pun terlelap. Kadang-kadang tuan-tuan kita terlelap, lama sikit kita tersedar. Maknanya tuan-tuan lama sikit pejam balik, celik, pejam balik, celik. Begitulah tuan-tuan sepanjang majlis ini. Tengok ustaz depan ni kejap kecil, kejap besar, kejap kecil, kejap besar. Dan lagi hebat, terlelap sampai ke sudah. Sampailah penceramah sebut, aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Waktu penutup tu barulah mata kita betul-betul rasa segar. Bila rasa segar tuan-tuan, boleh buat-buat kerja.
Cuik kawan sebelah. Aiman, cepat saat bintang. Jadi tuan-tuan, itu ujian yang kadang-kadang kita tak perasan. Tapi nak sebutnya betapa hebatnya majlis ilmu ini, kata para ulama, kalau kita tertidur dalam majlis ilmu sekalipun, ia juga masih lagi dikira sebagai suatu bentuk ibadat. Maknanya tuan-tuan, ibadat ni kita buat insya-Allah boleh pahala. Cuma tuan-tuan, walaupun boleh pahala, janganlah semua pakat tidur. Kalau semua pakat tidur, dia tak jadilah majlis ilmu. Dia akan jadi majlis lain pula, majlis bersantai bersama penceramah. Yang tu insya-Allah kita akan aturkan kemudian. Cuma nak sebut dia tuan-tuan sekalian, itulah antara kehebatan bila mana Allah Subhanahu wa taala memberikan peluang untuk kita duduk dalam majlis ilmu. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, Nabi mengingatkan kepada kita dalam sebuah hadis, kun aliman aw muta'alliman aw mustami'an aw muhibban fala takun khamisan fatuflik. Kata Nabi, jadilah kamu ini orang yang berilmu, ataupun orang yang menuntut ilmu, ataupun orang yang mendengar majlis-majlis ilmu, ataupun orang yang mencintai ilmu, ataupun orang yang kata Nabi SAW mencintai ilmu. Dan jangan sesekali kamu termasuk di kalangan kelompok yang kelima, kelak kamu akan binasa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebab itulah muslimin dan muslimat, mudah-mudahan rahmati Allah, mudah-mudahan kita diberikan peluang untuk sentiasa berada dalam majlis ilmu semata-mata mengharapkan keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sekalian, dalam kesempatan masa yang ada ini, saya nak mengajak diri saya serta tuan-tuan sekalian untuk sama-sama kita mengambil pengajaran dan iktibar daripada sepotong firman Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Shadaqallahul 'azim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang membawa maksud, dan bersegeralah kamu wahai umat manusia ke arah mencari keampunan Allah dan mencari syurga Allah yang seluas langit dan bumi, yang Allah sediakan khusus bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Surah Ali Imran ayat 133. Jadi tuan-tuan sekalian, dalam ayat ini secara jelasnya Allah Subhanahu wa ta'ala memulakan ayat ini dalam bentuk perintah, dalam bentuk arahan, yang mana Allah berfirman wasari'u, dan bersegeralah. Maknanya Allah mulakan ayat ini dalam bentuk fi'il amar, kata perintah. Jadi Allah memerintahkan kita sebagai umat manusia untuk kita bersegera di atas muka bumi ini dalam dua keadaan. Maknanya tuan-tuan sekalian, Allah yang menciptakan kita, yang mengetahui segala apa yang berlaku di dunia ini, maka Allah mengingatkan kita sebagai umat manusia, kita mesti bersegera dalam dua keadaan. Yang pertama, kata Allah, sebagai umat manusia kita mesti bersegera mencari keampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya Allah minta kita bersegera meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata sekalian, hari ini kita berada pada tanggal 12 Rejab. Maknanya tuan-tuan, tidak lama lagi insya-Allah, tak sampai lebih kurang 50 hari lagi, insya-Allah kita akan masuk melangkah bulan Ramadan. Ada orang tuan-tuan terkejut, Ustaz, nak Ramadan dah kita, rasa baru je raya baru ni. Dia bukan kata rasa baru je puasa baru ni, tidak, rasa baru je raya. Jadi tuan-tuan sekalian, memang Ramadan itu dikenali dengan bulan keampunan, bulan maghfirah, bulan kita kata rahmat dan sebagainya. Tetapi tuan-tuan sekalian, kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala minta kita bersegera meminta ampun kepada Allah? Maka sebab itulah para alim ulama, khususnya alim mufassirin, ulama-ulama tafsir memulaikan ayat ini menyatakan bahawa
jika diperhatikan kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar bersegera mencari keampunan Allah, kerana di sana ada beberapa illah. Di sana ada beberapa sebab yang menyebabkan Allah minta kita sangat-sangat bersegera. Dalam erti kata yang lain, sebagai hamba Allah, kita tidak boleh melengah-lengahkan proses meminta ampun kepada Allah, proses bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana itulah tuan-tuan sekalian, kalau kita lihat bila Allah merintahkan kita, di sana mengandungi beberapa sebab. Sebab yang pertama dan utama kata